Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita nak belajar tentang ammoniacal nitrogen. Okey, dalam bahasa saintifiknya NH3N. N tu merujuk kepada nitrogen. Okey. So, apakah objektif di dalam eksperimen ini? Yang pertama lah, to determine, untuk menentukan jumlah ammoniacal nitrogen di dalam air sampel kita. So kalau orang kata, kalau ditanyalah soalan apakah saintifik, apakah nama lain ammoniacal nitrogen, nitrogen pun boleh, ataupun dipanggil sebagai NH3N. So daripada video kali ini, adik-adik akan dapat learning outcome to practice ammoniacal nitrogen to testing the water sample using Nessler method. Kita akan menggunakan Nessler method untuk kita analisis kita punya water sample daripada ammoniacal. Dia benda ammoniacal nitrogen tetapi menggunakan method Nessler method. Sebenarnya dalam ammoniacal nitrogen dia ada banyak metod-metod untuk kita analisis untuk dapatkan data tersebut. So dengan cara inilah kita menggunakan Nessler method. Buat pengetahuan adik-adik, Nessler method ni daripada Hatch Company, yang mana yang kita gunakan di R6000 ni lah. Kalau kita gunakan CSQ machine, so kita gunakan method yang telah disediakan oleh company tersebut. So sekarang ni kita menggunakan Hatch, so kita gunakan DR6000. So apakah equipment dan material-material kita gunakan sepanjang eksperimen ini? Yang pertama adalah ammoniacal nitrogen. Ini mesti kena ada lah. Make sure you kena ada. Ammoniacal nitrogen ni, Nessler method reagent set ni ada 3 perkara. Yang ni Nessler, yang ni adalah mineral stabilizer dan polyvinyl. Nanti kita tengok apa benda tu. So ada 3 perkara ni yang mesti kena ada dalam Nessler reagent set. Alright. Then Bica 5 ml. Bica 5 ml ni kecil, comel je macam ni. Saya baru beli Bica 5 ml. Comel aja. Hati-hati sebab kaca. Dan seterusnya adalah pipette. Pipette ni dia ada pencerap dia kat sini. So kita gunakan 1 ml saja. Bila kita tarik, dia kena 1 ml saja. Next adalah sample cell. Sample cell ni kita perlukan 2. Kenapa kita perlukan 2? Kerana satu untuk blank, satu lagi untuk sampel. Make sure sampel sel ni kena jaga betul-betul, sebab 2 sampel sel ni berharga 1000 lebih. So andai kata rosak, pecah disebabkan adik-adik, so kena ganti. Kita tak ada orang lain tukar ganti. So hati-hati pegang dengan baik, dengan berhemah, dan make sure bila kita pegang pakai glove, sebab ini menggunakan bahan kimia dan ia agak licin sedikit. Seterusnya kita akan menggunakan DRNS water, DR6000, dan juga mixing cylinder 25 ml. Tetapi bila kita cari-cari tak jumpa 25 ml, kita boleh gunakan 50 ml, tetapi kita boleh gunakan yang separuh ni saja. Nampak tak kat sini? Ini namanya mixing cylinder graduated 25 ml glass stopper. Ni stopper dia. Ni. So kenapa? Sebab senang nanti kita nak invert. Alright. So mari kita pergi kepada prosedur kita pada hari ini. Alright. Yang pertama, step yang pertama adik-adik adalah prepare the sample. Sampel air itu kan kita ambil daripada sungai, kita ambil daripada longkang. Kita nak tahu berapakah kandungan ammoniacal nitrogen di dalam air tersebut. Adakah dia, kalau nilainya tinggi, so ialah teruk. Nilai rendah, so So first kita kena prepare sampel. Air sampel kita tu di dalam bika contohnya kan, kita kena homogenkan dulu air sampel kita tu. Kita kena ambil 25 ml sahaja. So 25 ml masuk ke dalam silinder ni. So kita kena buka lah yang ni, stopper. Hati-hati, dia kalau susah sikit nak tarik, dia kita kena pusing sikit dan kita tarik. Lepas tu masukkan 25 ml air sampai separuh sini. Dan bila kita check, pastikan contoh ini anggap ni table Ni kita letak tab atas meja.
Dan kita tengok macam gitu. Jangan letak kat tangan. Ni anggap ni meja tangan saya ni meja. Okey. So, kita kena meniskus. Bila kita lihat tu dia meniskus di bawahnya, itu adalah 25 mil. Okey. Dan seterusnya step yang kedua. Okey. Step yang kedua kita kena prepare the blank. So, ini tadi untuk sampel. So, kita ambil lagi satu. Kita kena ada dua lah benda ni. Dua. Graduated ni kena ada dua. Ingat dua. Okey. So, kena ambil lagi satu graduated cylinder. Okay. Untuk kita tengok lagi, kita masukkan blank. Prepare the blank. Fill a mixing cylinder to 25 ml line with the deionized water. Kita masukkan yang blank punya tu adalah deionized water. So kita kena ambil deionized water. So kita ada dua graduated cylinder. Satu untuk sampel 25 ml, satu lagi deionized water untuk blank. Alright. Untuk third step. Okay. Lepas tu adik-adik kena add 3 drop. Okay, add 3 drop mineral stabilizer ni. Ini yang putih ni, ini adalah mineral stabilizer. Kena 3 titik. 1, 2, 3. Dia macam kita pakai eye drop tu. Macam gitulah bentuknya. Kita 1, 2, 3. Okay, dan setiap satu ni kita kena masukkan sampel 3 titik. Dan deionized pun 3 titik juga. So, ada 2 silinder tersebut. So, masukkan kedua-dua tersebut. Alright. Seterusnya, step yang keempat. Okay, setelah selesai, kita masukkan 3 drop mineral stabilizer, 3 drop. Okay, 3 titik mineral stabilizer. Kita tutup yang ni, kita invert. Invert ni bukan kocak, bukan shake. Not shake, but invert. Invert ni, you tekan sini, click here, and then here. Okey, macam ini. Ini adalah invert. Okey, nampak tu dia punya arahan dia tu macam gini, invert. Ini shake, kita tak nak shake, kita nak invert. So, daripada sini dia boleh homogen keseluruhannya. Anggaplah dalam several time you nampak agak-agak dalam 5 kali ke. So okey dah tu. Okey, then stop. Seterusnya kita pergi step yang kelima. Step yang kelima, you buka ni. Kedua-dua tau kena buat. Kena dua-dua tu. Dua-dua. Blank dengan sampel kena dua-dua sama. Okey, lepas tu you buka ini. Okey, then you masukkan pula polyvinyl alcohol dispenser agent. Yang ni, yang warna macam warna merah darah ikan. Maroon macam tuduh saya kot. Warna dia. Okey. So, daripada yang kat situ, so masukkan lagi 3 titik juga polyvinyl alcohol dispenser agent. So 3 drop, 3 titik setiap satu. Satu masukkan 3 drop kat sampel, 3 drop bagi kita punya blank. Okey, sama juga. Seterusnya step yang ke-6 kita tutup dan kita invert lagi. Kedua-duanya. Mesti kena ada beberapa orang lah buat kerja ni. Okey, dan seterusnya step yang ke-7. Step yang ke-7, okey. Yang seterusnya ni, step yang ke-7 ni dia macam agak sukar sikit, tapi insyaAllah mudah je. Use a pipette. Kita ambil pipette to add 1 ml of Nestle reagent. Okey, ini bika yang kecil tu, hati-hati ni kacil juga. Masuk, pastikan bersih dulu. Okey, this one. Sebab kita tak tahu bekas apa yang pakai sebelum ni kan. Okey, this bika kecil 5 ml ni. Okey, masukkan Nestle reagent sikit je. Kita nak pakai 2 ml saja sebab setiap satu blank dan juga sampel dia perlukan 1 ml. So dia ada sengat kat sini 1, 2, 3. So letak sampai 2 sikit dan kita pun letak Nestle tu sikit saja, jangan banyak-banyak sebab daripada lebihan ni kita tak boleh buang balik kat dalam Nestle. Tak boleh. Jangan buat sekali-sekali. Okey, kena ambil 2 ml dan ambil pipette ni. Step yang seterusnya, ambil pipette ni, tarik 1 ml sahaja. Okey, lepas tu masukkan ke dalam graduated ni. Yang ni. Okey. Yang ni. Lepas mula-mula ambil 2 ml sahaja sebab lebihan yang ni dia tak boleh masuk dalam ni pula. So, dia tak boleh buang juga kat sinki. Jangan sekali-kali buang bahan kimia ke dalam sinki. Kena buang kat dalam tong yang telah disediakan. Okey, ingat Okey, kalau tak you kena saman. Okey. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Okey. Lepas tu, bila kita dah ni, terus masukkan, ambil suction 1 ml menggunakan pipette yang kecil ni. Okey, sorry. Okey, seterusnya barulah adik masukkan ini 1 ml, ini 1 ml. Sebab tu saya kata kena ambil genap-genap
1 mil. Okey, selepas tu sama juga close, yang ni kita invert lagi sekali. Alright. Lepas invert, okey, seterusnya. Okey, step yang ke-9, you kena staykan dia, tinggalkan 1 minit. 1 minit. So you kena set masa you lah. Online pula lah, kena check set masa. Okey, kau tunggu aku buat ni tu 1 minit Okey, dah kita invert tadi, tunggu 1 minit. Okey, then selepas tu step yang ke-10, kita masukkan 10 ml dalam blank cylinder. Okey, yang ni tadi yang blank. Okey, ambil dulu yang blank. Okey, masukkan dalam sample cell. Yang blank tadi masukkan dalam sample cell. 10 ml saja. Daripada 25 ml kan, kita ambil 10 ml saja. Okey, seterusnya step yang ke-11. When the timer expired. Maksudnya dah tadi kan kita tunggu berapa? 1 minit tadi kan dah selesai sekejap kan, tuan-tuan. Okey. Lepas tu kita kena bersihkan sample cell ni menggunakan tisu yang telah disediakan. Kenapa? Kita tak nak ada kesan cap jari ke apa semua. Okey, so selepas tu barulah kita pergi ke step yang ke-12. Start program 380. Okey, dalam DR6000 adik-adik kena klik di start program 380N. Ini dipanggil sebagai ammoniac nitrogen. Make sure nama dia ammoniac Nestler, alright. Dan selepas tu you masukkan blank ke dalam ini. Dia ada ruangan bentuk 4 segi. Insert the blank kat dalam ni. Alright. Seterusnya step 14, you kena klik 0. Sebab blank itu adalah pemerhatian kita. Dia tak ada apa-apa kandungan nitrogen di dalam itu. So sebab tu kita kena klik 0. Alright, make sure kena depan dia punya display dia apa tu, skrin dia keluar kosong-kosong, nitrogen, ammonia, NH3N. Okey, seterusnya step yang ke-15. Adik masukkan lagi 10 ml yang sampel lagi satu tu. Okey, sampel kita lagi satu tu kan, yang kita ada 2. Tadi blend dah settle. Sekarang ni sampel kita pula. Ambil 10 ml masuk dalam sampel cell. Macam gini. Okey, next. Seterusnya bersihkan sama juga pakai tisu dan masukkan ke dalam cell holder. Okey, hati-hati jangan bagi tumpah sebab ini sangat mahal. Okey, asyik mahal je. Tak boleh, kena berhati-hati lah sebab ni pakai mesin kan. Okey, selepas tu klik read. Okey, read dan akan dapat kandungan nitrogen ammonia NH3N. Read, baca. Okey, so next. Itu saja. Kan mudah je. Okey. Ada lagi. Tambahan dia. Selepas adik-adik dah settle gunakan bahan kimia tersebut, yang lebihan-lebihan kita dah hari apa semua dah baca kan? Okey. Bila dah baca, pastikan jumpa dengan technician ataupun juruteknik yang bertugas ataupun pensyarah yang bertugas. Jangan adik-adik pergi buang semua yang ada hasil campuran adik-adik tadi gunakan apa semua tu kan. Jangan buang kat sinki. Pastikan masuk ke dalam tong yang telah disediakan sebab itu sebagai chemical waste. Dan chemical waste tak boleh bercampur. COD lain, nitrogen lain, phosphorus lain, tak boleh campur. So kena dia saja. So kena minta bekas yang khas untuk nitrogen waste. Okay, so dah selesai basuh dan simpan balik tempat yang asal. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.